Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk bab seterusnya, iaitu bab 6 melibatkan ketaksamaan dua pemulih ubah. Topik ni agak mudah juga, tapi sebab dia ada sedikit perubahan berbanding dengan topik yang lama, ada penambahan sedikit. Jadi kita tengok yang pertama sekali, soalan 6.1a ni. Ini berdasarkan buku teks yang kita ambil. Nombor 1 dia kata apa? Wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemulih ubah yang sesuai. Okay, A. Wan Linda Lim ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Dia diberi harga sekilo ikan tenggiri RM25. Saya letak kat sini ikan tenggiri. Ikan tenggiri sekilo dia RM25 dan harga sekilo udang RM45. Okey. Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Maksudnya duit dia ada, dia punya bajet kan? Ada RM250. Jadi bila dia bagi duit banyak ni, maksud dia duit dia hanya boleh digunakan, mesti tak boleh lebih daripada 250. Nampak? Kan? Jadi dia boleh beli berapa kilo pun, tapi jumlah dia mesti tak boleh melebihi 250. Di persamaan dia kita ambil contoh, saya letak kat situ X adalah sama dengan berat udang. Berat ikan, Y adalah sama dengan berat udang. Jadi bila kita buat kat situ, X campur Y, X adalah ikan RM25, udang adalah RM45, tak boleh lebih, mesti kurang atau sama dengan 250. Ini kita panggil dia bajet, tak lebih. Sebab duit ada banyak tu je. Okey? Ini saja jawapan untuk ketaksamaan kita. Okay. Kamu tak perlu kecilkan. Kamu boleh kecilkan tapi tak perlu kecilkan. Sebab kita sekarang banyak menggunakan kalkulator direct, tu tak kecil. Terus je. Okay. Soalan B. Kita tengok terus. Boleh ya? Kalau tak faham kamu cakap je. Pak Halim ingin menternak ayam dan itik secara kecil-kecilan serta ayam, itik secara kecil-kecilan untuk menjana pendapatan sampingan bagi menguruskan perbelanjaan keluarganya yang semakin meningkat. Okey, seekor anak ayam berharga RM2 kan? Anak ayam berharga RM2. Ayam anak dia RM2 dan harga seekor anak itik adalah RM1.50. Okey. Pak Halim mempunyai modal sebanyak 500. Sama konsep dia dengan duit hendak dibelanjakan. Bolehkah dia beli lebih daripada 500? Tak boleh sebab modal dia ada 500 sahaja. Okey. Katakan saya ambil X adalah sama dengan bilangan anak ayam, manakala Y sama dengan bilangan anak itik. Jadi kita akan jadikan dia sebagai 2X campur 1.5Y mesti kurang atau sama dengan 500. Nampak? Ini soalan kita semuanya simple je, mat. Dan bagi yang ambil AdMat, untuk pengetahuan kamu, topik ni juga ada dalam AdMat. Tapi dia ada penambahan sedikit je, dia nama je AdMat. Tapi soalan dia kamu akan nampak, soalan dia lebih kurang sama saja. Jadi kalau ada pelajar tu dia nak try ambil AdMat, tak ada masalah, ambil je. Kalau ada kawan-kawan kamu kata, contoh kalau kamu rasa dia mat okey kan, tapi AdMat dia lemah, kamu belum register, kamu form 4. Kamu belum mendaftar SPM lagi, tahun depan daftar. Kamu beritahu kat dia kalau nak cuba ambil boleh. Sempat lagi nak belajar kan. Okey. Cikgu bab 3 tu. Ini? Bab 3 AdMat tu. Bukan bab 3. Bukan bab 3. Ini pengaturcaraan linear. Form 5 saya rasa. Form 5. Saya tengok. Jauh bab dia. Kamu belajar pula dalam AdMat. Kita tengok kejap.
Bab 7 form 5. Kamu belajar dekat bab 6 Math form 4, kamu akan belajar dekat bab 7 Math form 5 tahun depan. Kan bendanya sama, lebih kurang sama. Kamu boleh tengok bab 7 form 5. Nanti kamu boleh tengok. Sama. Lebih kurang sama, benda yang sama kan. Cuma dia ada add, ada sikit ajalah add dia, tak banyak mana kan. Okey. Jadi C, Puan Lechmi ingin menyumbang RM50 untuk pembelian 2 jenis kuih bersempena hari kantin sekolah anaknya. Harga kos biji karipap ialah 30 sen dan sebiji kuih kasturi ialah 40 sen. Sama cerita dia nampak. Cuma nak bagi cantik kali ni C ni saya tulis jawapan cantik saja. Tekan begitu X adalah sama dengan bilangan karipap. Y pula adalah sama dengan bilangan kuih apa? Kasturi. Saya pun tak pernah dengar kuih kasturi ni kan. Tak pernah makan. Saya biasa makan kuih biasa karipap ni boleh lah buat sendiri kan. Okey, harga dia untuk karipap adalah RM 30 sen. 30 sen kita kena tulis 030. Kasturi adalah RM040. Bajet dia ada hanyalah RM50, tak ada lebih. Jadi sama cerita dia, semua persamaan ni lebih kurang sama. Iaitu apa kita buat? Kita akan buat 0.30x campur dengan 0.40y mesti kurang atau sama dengan 50. Unit sebelah kiri dengan unit belah kanan mesti sama. Kalau belah kiri kita pakai RM, belah kanan pun mesti pakai RM. Okey, cuma kadang-kadang tak cantik lah nampak. Kosong belakang sekali ni tak cantik. Bila kosong belakang sekali tak cantik, kan? Jadi kita boleh tulis 0.4 lah, 0.3x campur dengan 0.4y. Lebih kecil atau sama dengan 50. Okey, boleh? Mana Fahana hilang? Kejap ya. Okey, D pula. Kita habiskan kejap. D. Puan Yati menjual nasi lemak. Harga jualan sebungkus nasi lemak telur ialah RM1.50 dan sebungkus nasi lemak ayam ialah RM3.50. Jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi RM120 untuk mendapat keuntungan minimum. Ini ayat dia, tengok dia kata apa? Perlu melebihi. Nampak gelap. Okey. Kan? Okey. Kat sini saya akan buat apa? X kita jadikan dia sebagai sama dengan bilangan nasi lemak telur. Nasi lemak telur. Y pula adalah sama dengan bilangan nasi lemak ayam. Harga telur RM RM1.50, ayam RM3.50. Okey. Jumlah jualan tambahlah. Maksudnya kat sini 1.5x saya buang kosong campur dengan 3.5y. Dia kata mesti nampak ayat dia. Perlu melebihi. Perlu melebihi maksudnya ini saja. Perlu melebihi berapa? RM120. Untuk mendapatkan apa? Keuntungan minimum. Perlu melebihi 120 untuk mendapatkan keuntungan minimum. Ini kita panggil empat-empat ni ketaksamaan. Daripada ayat dia bagi. Tapi dalam exam nanti kamu tengok contoh-contoh soalan nanti kan. Ayat dia macam-macam. Macam-macam ayat dia akan tukar-tukar ayat. Ini sebagai contoh yang pertama. Untuk matematik saja soalan macam ni lebih kurang je. Soalan kita panggil dia soalan berdasarkan kepada penggunaan harian. Okey. Nanti kamu akan belajar form 5 lambat lagi. Untuk mat form 5 lambat belajar nanti. Kan? Fana, boleh ke hilang Boleh. Okey, buat Fana ada buku teks tak? Fana?
Buku teks dekat KL. Oh, okey. Jadi kamu ada print tak soalan tadi? Kalau print boleh, kalau tak Tak ada print pun saya tengok. boleh nampak Boleh. Takut kecil je pasal dia, okey? Hmm. Kita masuk seterusnya. Saya pakai buku teks je, nanti kamu boleh tengok dalam buku teks kamu balik kan? Okey. Sekarang kita tengok terus soalan 6.1B kan. Okey, 6.1B ni soalan dalam exam macam ni lebih kurang Yang first kali saya try tengok kalau saya tidurkan ni, dia besar sikit dapat ni. Okey, cantik. Pusing-pusing jimat kertas. Kan. Okey. Besar. Untuk topik ni paling susah ni nak lukis. Kita nak lukis graf Yang pertama kita tengok 6.1B kan. Okey. Nombor 1. Lukis garis lurus Y sama dengan 2/3 X tolak 2. Untuk dia ada bagi julat X berada di antara 0 hingga 3. Okey. Kemudian pelukkan titik. Jadi kita lukis dulu. Macam mana lukis ni? Kalau kamu tengok dalam notasi saya ada bagi kotak-kotak tu. Saya bagi kotak-kotak tu. Untuk nombor 1 ni kotak lebih kurang kotak macam ni. Okey, ni kotak dia. Saya ada bagi tu. Jadi kita nak lukis pertama macam mana? Kita lukis graf garis lurus 2/3 X tolak 2. Okey. Salah satu cara yang penting pertama kita buat paksi dulu. Buat paksi tengah-tengah ni. Boleh buat paksi dulu. Okay. Untuk mat biasanya boleh buat macam ni. Terus dia relax Terus. Okay. Dia senang kalau kita nak buat gaya dulu. Pertama, kita kena buat pintasan. Cara dia kita boleh buat pintasan. Sebab dia nak 0 sampai 3. Kalau kita nak letak koordinat buat kotak pun boleh. Contoh macam ni, saya buat kotak. Ini kalau pelajar nak buat kotak boleh, tak ada masalah. Contoh macam ni. Okey. Tak payah banyak Yang ini kamu letak X, yang bawah ni letak Y macam tu. Lepas tu dia kata 0, 3 kamu letak X 0 dan 3. Ambil ujung-ujung saja. Ambil ujung-ujung saja. Lepas tu kamu gantikan. Okey, gantikan maksudnya kat sini ambil kalkulator. Saya ajar kamu pakai kalkulator lah Tak payah susah, kalkulator je. On kalkulator ni, kamu type yang belah kanan saja kan. Contoh 2/3 macam tu X alpha X. 2/3 X tolak 2. Ini kalau pakai kalkulator macam saya lah. Tapi saya rasa semua kalkulator lebih kurang sama je Okey. Lepas tu buat apa? Kamu tekan calculate. Tekan calculate, dia tanya X berapa. Nampak? X berapa dia tanya. Kita masukkan X kita 0 mula-mula. Abaikan nombor ni yang tadi saya buat. X 0, jawapan kita akan dapat situ -2. Kita isi dekat kotak kita ni -2. Lepas tu tekan lagi sekali calculate ni. Tekan lagi sekali calculate. Dia tanya lagi, ada lagi ke X? Ada lagi. Berapa? 3. Tekan 3. Okey. Sama dengan kita akan dapat 0. Nampak? Jadi kita akan pergi plot dekat graf kita ni. Pertama, sini kita ambil 1, 2, 3 ni. Kalau kamu tengok ni, saya buat selang 1. 1, 2, 3. Ini Y. Oh, nampak? Tak nampak? Pakai pen, pakai pen. 1, 2, 3. Lepas tu yang ini pun selang 2. Selang 2. 1, 2, 3. Bawah. -1, -2, -3. Kiri. -1, -2, -3. Macam tu. Okey. Lepas tu kita plot yang pertama. 0, -2. 0, -2. Titik. Kemudian 3, 0. Sini. Ambil baris, sambungkan. Nampak? Bila sambung, lebih pun tak apa. Tak ada masalah, lebih pun tak apa. Okey. Sepatutnya kalau dalam kertas graf cantiklah. Jadi ini. Graf ni yang kita panggil dia, nama graf tu adalah Y sama dengan
2/3 X tolak 2. Okey. Tapi kalau soalan ni dia kata dia suruh buat sampai 0/3. Lebih-lebih ni kena padan sepatutnya. Tapi saya buat bagi lebih, bagi nampak. Seterusnya dia kata kat situ, plotkan titik-titik 3, 1. Kita plot. 3, 1 sini. 3, 1. Lagi apa? 2, -2. 2, -2 sini. Kemudian 1.5, -1. 1.5, -1 sini. Okey. 3, -2. 3, -2 sini. Dan 1, -1. 1, -1 sini. Okey. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memuaskan. Memuaskan yang mana satu? Dia kata Y sama dengan 2/3 X sama dengan X tolak 2. Lepas tu Y lebih besar 2/3 X tolak 2 atau Y lebih kecil 2/3 X tolak 2. Okey, macam mana nak buat? Yang pertama, kalau sama dengan dia duduk atas line. Sama dengan dia duduk bukan atas line ni. Aduh, macam mana masalah kita ni nak beritahu ni bukan atas line lah. Macam mana sebenarnya bahasa nak bagi tahu? Cikgu Mat nak buat bahasa susah sikit ni. Duduk atas line. Dekat line. Dekat line. Sebab saya confused kan. Duduk dekat line. Okey, duduk dekat line. Kalau Y lebih besar, atas line kita. Kan? Ni atas. Okey, kalau Y lebih kecil, duduk bawah. Itu saya confused atas line dia. Dekat line. Okay. Kan? Jadi maksudnya apa maksud dekat line? Dekat line maksudnya pada line ni. Jadi kalau yang ini, titik mana duduk? Titik ni. Siapa punya titik ni? Yang tadi. 1.5 -1. Dia duduk dekat line. Yang ni punya. Sebab lebih besar siapa? Ada satu titik, ada dua titik yang lebih besar. Jadi untuk lebih besar, yang ini siapa punya? Yang ini kita ada dua titik. Yang pertama tadi yang ini 1 -1 dengan 3, 1. Nampak? Bawah line. Kalau lebih kecil simbol dia bawah line. Ni bawah line. Kan? Bawah line. Bawah line maksudnya dia berada, siapa yang duduk situ? 2, -2 dan 3, -2. Okey? Yang saya cerita ni kena faham maksud dia. Sama dengan maksudnya betul-betul dekat line ni. Okey? Lebih besar dia duduk bahagian atas. Maksudnya ni kawasan lebih besar. Semua ni kawasan lebih besar. Okey? Tak kisah dia duduk kat mana pun, lebih besar. Ini kawasan lebih kecil. Okey? Boleh? Dia faham kan? Kita try masuk yang kedua. Okey? Kalau kamu tak ada kotak ni, kan, minggu depan topik ni banyak pakai lukisan kotak-kotak ni. Kamu boleh beli buku mat biasa, buku mat kotak. Kan? Ada kotak tu boleh lah tu. Jom kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 saya tarik sekejap. Saya punya ni iPad dia silau. Nombor 2. Boleh Nombor 2 kat sini, saya buat kat bawah ni. Lukis satu garis lurus. Y sama dengan -1/2 X tambah 2 untuk X berada -4 dan sampai 6. Sama macam tadi nak buat. Pertama kita buat bawah ni, kotak kita ada 6 kotak. Nak bagi dulu ada 6 kotak. 6 kotak. X letak Y. Kemudian kita letak pertama -4. Kalau -4 berapa? Kalau 6 berapa? Pakai kalkulator. Kalau tak nak buat jalan kerja pun boleh. Contoh buat jalan kerja pakai macam ni. Y sama dengan -1/2. X kita -4 campur 2. Ini pakai
jalan kerja biasa. Boleh pakai macam mana pun. Di sini kita akan dapat jawapan kita. Kalau kamu buat je, kau akan dapat 4. Letak sini. Satu lagi. Y sama dengan negatif 1/2. 6 campur 2. Sini kita akan dapat negatif 1. Kamu tekan kalkulator kan. Isi kat sini. Okey. Dah dapat 2 ni. Sekarang kita dah boleh plotkan. Kan? Dia punya skala kita daripada negatif 4 sampai 6. Habis. Betul Okey, kita bajet dulu. Sebab dia nak sampai 6 tau. Dia nak sampai 6. Kalau kita buat selang 2, 1, 2, 3, 4 tak cukup. Jadi kita buat satu-satu lah maksudnya. Skala saya sekarang saya akan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu-satu. Kita test dulu. Kan? Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Bagi balance lah. Kan? Atas pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kan? Dia kat situ kan. Okey, yang ni pun sama. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Cuma kadang-kadang kamu tengok, bila dia tulis macam ni skala, rapat-rapat sangat. Nampak? Kamu boleh tulis CP2. Maksudnya kamu selang ni tulis 2, 4, 6 saja. 1, 3, 5 tak payah tulis. Dia nampak cantik sikit. Kan? Itu boleh juga digunakan. Okay, untuk dekat skala ni. Ini paksi Y. Dan ini paksi X. Okay, sekarang kita plotkan. Negatif 4, 4. Negatif 4, 4 naik atas. Negatif 4, 4. 6, negatif 1. 6, negatif 1 turun bawah. Sekarang kita plot. Okay. Tadi saya saja plot bagi lebih. Tapi dalam exam kamu, kalau dia bagi julat masa ni, maksudnya kamu tak boleh lebih. Kena ngam-ngam ambil. Dengan ni, kena ngam-ngam saja. Dah, cukup. Okey, sekarang ni apa soalan dia kata? Plotkan titik-titik ni. Negatif 3, 5. Negatif 3, 5 atas. Okey. Jadi sebelum tu kita tulis dulu lah sebab soalan kita nak pakai kan. Sama ada Y sama dengan negatif 1/2X tambah 2 atau Y lebih besar negatif 1/2X tambah 2 atau Y lebih kecil negatif 1/2X tambah 2. Masa kita plot kita dah dapat. Senang sikit. Contoh yang ni atas. Ini siapa punya? Sini. Kan? Sini kita letak koordinat yang ini siapa punya? Negatif 3, 5. Dia lebih besar. Okey. Negatif 3, 1. Negatif 3, 1. Bawah. Dia ni punya. Negatif 3, 1 mamak ni punya. Kemudian 1, negatif 2. 1, negatif 2 bawah juga. Dia ni punya. Okey. Kemudian 2, 1. 2, 1. 2, 1. Atas line. Siapa punya yang atas ni? Atas line. Dah tu masalah dia atas line. Kemudian ni kita panggil dia on the line. On the line maksud itu nama atas line tu. Tak apa. Dia dekat line lah. Dekat okey. Dan kemudian 4, 5. 4, 5. 4, 5 confirm dulu atas. Ni. Okey. Soalan dia tentukan sama ada titik dipelukkan memuaskan tu. Jadi ni maksudnya. Titik tu memuaskan yang mana? Kita letak ni yang ni. Yang ini. Yang ini punya. Yang ini punya. Ini punya. Macam tu. Kan? Sebab soalan dia senang tapi kadang-kadang tak faham. Macam mana cikgu? Kan? Macam mana kita nak tentukan ni? Sebenarnya kita ni dengan cara plot graf senang kita nampak. Duduk dekat line, duduk atas pada line, duduk bawah pada line, senang kita nampak. Kan? Problem dia, soalan kamu ada juga macam nombor 3. Cuba tengok nombor 3 dia kata apa? Diberi persamaan linear tanpa melukis graf. Sudah je kita tengok macam mana nak buat. Dia boleh faham okey? Kalau tak faham kamu cakap Nombor 3.
Dia bagi persamaan. Persamaan dia adalah Y sama dengan 4X tolak 5. Lepas tu dia kata jangan tak boleh lukis graf. Dia kata tanpa melukis graf. Tentukan sama ada titik-titik diberikan memuaskan. Okey, yang mana satu tengok. Dia kata apa? Y sama dengan 4X tolak 5 atau sama je tadi. 4X tolak 5 atau yang tadi apa? Y lebih kecil daripada 4X tolak 5. Okey. Ini simple je. Yang pertama, kita tengok cerita dia. Kita perlu buat macam biasa. Macam biasa. Contoh, bila dia bagi koordinat A, 24. A, 24. Okey. Kamu hanya perlu gantikan dua-dua ni kepada tempat dia. Contoh, Y kita gantikan 4. Y saya gantikan 4 sama dengan X saya gantikan 2. 2 tolak 5. 2 tolak 5 kat situ. Kemudian saya kira. Yang ini 4. Yang ini 8 tolak 5, 3. Jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita yang ini lebih besar. Macam tu. Nampak? Ni lebih besar pada ni. Jadi jawapan kita untuk A, dia duduk kat sini. Lebih besar. Boleh faham cerita dia? Okey. Sama dekat B. Dia bagi koordinat apa? 3, 7. Isi je. Isi. Formula kita Y sama dengan 4X tolak 5. Okey. Kalau nak tulis kat bawah ni pun boleh. Tapi masa tulis masa kamu ganti dia jangan letak simbol dia. Contoh letak 7. Letak sini 4 kali 3 tolak 5. Jangan letak lagi simbol kat sini. Kan? Tak tahu lagi. Sini kita akan dapat 12 tolak 5 dapat 7. Ini maksudnya apa? Sama dengan. Nampak? Sama dengan siapa punya? Yang ini. Jadi Y sama dengan 4X tolak 5 macam tu. Okey? Cuba tengok. Dekat C. Bila tak lukis graf, dia bagi banyak sikit. C. 0, negatif 6. Maksudnya apa? Y kita 0. Kita akan buat 0. Okey, Y 0. Okey, sebelah X. Kita akan dapat Y 0 pula, sorry. Y negatif 6. Okey, sebelah X 4 darab 0 tolak 5, sini akan dapat negatif 5. Jadi negatif 6 dengan negatif 5 macam mana? Lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Kan? Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 5. Jadi kita ambil yang mana? Yang ini akan ambil Y lebih kecil daripada 4X tolak 5. Macam tu. Okey. Tengok D pula. D negatif 2, 0. Negatif 2, 0 masukkan. Jadi kat sini Y kita 0. Sebelah X kat sini 4 darab negatif 2 tolak 5. Kita akan dapat negatif 13. Jadi 0 dengan negatif 13. 0 lebih besar daripada negatif 13. Nampak? Jadi jawapan kita akan dapat ambil yang Y lebih besar pada 4X tolak 5. Boleh faham? Okey, cuba kamu habiskan E tu kejap. Cuba buat E. Apa jadi dengan E? 45. E 45. 45. Cuba. Okey, dapat? Senang kan? Jadi Y kita 5. Ni Y, ni X 5X kita 4 kali 4 tolak 5. 16 tolak 5 dapat 11. Jadi siapa lagi besar? 5 dengan 11. 5 lagi kecil.
Kan? Jadi untuk E kita akan gunakan Y lebih kecil daripada 4, X tolak 5 macam tu. Okey, habis dah untuk 6.1B kan. Nombor 3. Sekarang kita pergi dekat nombor 4. Nombor 4. Nombor 4 saya nak biar kamu cuba buat dulu kejap. Cuba. Dia nampak? Okey, saya tulis dulu . Ni untuk apa? (6.1B) nombor 4 kan. Okey, saya ringkaskan. Persamaan kita adalah Y sama dengan negatif 3X campur 4. Tanpa melukis graf, tentukan sama ada Y sama dengan negatif 3X campur 4 atau Y lebih besar negatif 3X campur 4 atau Y lebih kecil negatif 3X campur 4. Soalan dia A negatif 2, 3, B 1, 1, C negatif 1, 8 dan D 0, 1, E negatif 0.57. Okey, cuba buat. Dia nampak? Boleh buat ke? Okey. Tengok A maksudnya saya akan ambil Y dulu. Y kita 3. Okey, sebelah kanan kita X negatif 3 kali negatif 2 campur 4. Sini saya akan dapat 6 campur 4, 10. Jadi yang mana kita dapat? 3 dengan 10, 3 lebih kecil. Jadi jawapan kita untuk A, kita akan ambil Y lebih kecil negatif 3X campur 4. Okey. Untuk B pula, Y kita 1. Y kita 1. Sebelah X negatif 3 kali 1 campur 4. Yang ini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat sama dengan, saya buat kat sini lah, 1 juga.
Jadi 1 dengan 1 sama. Jadi jawapan kita yang sesuai kita ambil Y sama dengan negatif 3X campur 4. Okey. Yang C sama kaedah dia. Kita ambil Y kita 8. X kita adalah negatif 3, negatif 1 campur 4. Sini kita akan dapat 3 campur 4, 7. 8 dengan 7 lebih besar. Jadi jawapan kita kat sini Y lebih besar negatif 3X campur 4. Okey. D, Y kita 1. X kita negatif 3 kali kosong campur 4 akan dapat 4. Jadi lebih kecil. Y lebih kecil negatif 3X campur 4. Soalan macam ni biasanya dalam objektif. Kamu kena tengok. Yang ni ada point, tak ada masalah. Ada point pun sama je kita buat. 7. Sebelah sini negatif 3 kali negatif 0.5 campur 4. Sini kita akan dapat berapa? 3/2 campur 4. 5.5. 5.5 maksudnya apa? Y lebih besar. Jawapan dia Y lebih besar negatif 3X campur 4. Yang ini je kita nak jawab untuk bahagian ni. Okey. Habislah cerita dia untuk 6.1b. Kita masuk bahagian seterusnya. Yang ini biasanya dia masuk dalam kertas 2. Ini kertas 2. Tapi ini basic lagi. Ini masih memula asas. Kertas 2. Ni. Okey, boleh nampak mana iPad saya? Ini. Sekejap. Senang sikit. Tengok terbesarkan. Ini boleh besar. Dia kata apa? Lorek rantau yang mewakili ketersamaan yang diberikan. Okey, tak apa. Ini senang ya. Tadi saya dah ajar kamu. Kalau lebih kecil mana? Lebih kecil kita di bawah. Jadi kamu ambil. Kamu lorek saya. Ni. Alamak. Salah. Terlajak pula. Mana pergi lorek? Line dia ni. Ini line dia. Ni. Bawah line Okey, itu jawapan dia. Dahsyat iPad ni. Dia pakai iPad ni. Boleh faham Kalau lebih kecil, maksudnya bawah. Cuma saya nak tekankan kat sini. Biasanya kamu kena hati-hati sebab apa? Nanti kamu akan jumpa simbol dia. Tapi untuk soalan tak ada masalah. Kamu akan perasan apa? Kalau lebih kecil saja macam ni, graf dia putus-putus. Graf dia putus. Okey? Padam. Okey, B lebih kecil je. Dia tak penting dah tengok siapa belah kanan. Ramai-ramai ni tak kisah pun siapa. Tengok graf mana je. Ni okey, ni graf dia. Lebih kecil lebih besar, lebih kecil maksudnya bawah. Semua bawah ni kena lorek. Bawah line Okey, kalau nak cantik pakai barislah ada exam Semua kawasan dalam kotak. Okey, ini maksudnya lebih kecil dan dia putus-putus nampak. Lebih kecil, putus graf dia. Okey, simple je. Padam. Okey, ni lebih besar. Mana graf dia ni? Lebih besar atas. Atas sini. Kamu jangan warna dia lorek. Dia ada pergi warna pula. Aduh, tak payah warna. Dia kata lorek kan ni cara lorek. Okey. Dan kamu biasanya nak lorek ni, kamu tak digalakkan macam ni lah contoh. Saya bagi. Kamu tak digalakkan sama dengan line. Contoh line di sini kamu pun lorek ikut line dia. Ni tak digalakkan. Tak boleh. Jangan buat macam ni. Kita biasanya kita buat mesti lawan line dia. Tak kisahlah kalau nak sengit macam mana sengit macam tu pun tak apa. Asalkan kita lawan line dia. Kita tarik pada line dia.
Cara kita lorek Okey, ini lebih besar atas. Formula dia simple je, lebih besar atas, lebih kecil bawah, itu je. Cuba tengok apa beza dia ni. Dah ada C tertinggal. Apa ni terbatah balik Okey, tengok. E. E ni dia lebih besar atau sama dengan. Sebab tu saya kata kalau kadang-kadang dalam exam dia tidak bagi graf, kalau kamu jumpa lebih besar atau sama dengan, graf dia adalah graf terus. Kan? Kalau lebih besar saja, putus-putus. Kalau macam ni saja, graf dia putus-putus. Nampak? Kan? Kalau lebih besar atau sama dengan, garis dia straight. Ada soalan tu, dia bagi gambar, dia lorek, dia suruh kamu buat persamaan. Ada soalan, dia kena faham. Benda ni kan? Padam. Jadi yang ini lebih besar, maksudnya atas. Saya lorek mesti lawan, lawan kedudukan. Ngam-ngam pula, elok-elok pula graf ni dengan saya punya skrin yang pecah. Kamu pun tak perasan kan? Okey. Itu cerita dia lebih kurang Dan pen lain jawab nak habis lah. Tengok. E. Tadi saya tinggal C C ni penting tak saya tertinggal? Tengok C. Betul bukan C balik. C. Okay, C lain tau. Bila X saja dia tak ada Y. Jadi saya tulis kat sini kan. Kalau X saja dia lebih besar atau lebih kecil, X saja lebih besar ke kanan. Lebih kecil ke kiri. X dia main kiri kanan. Kalau ada Y, baru dia kira atas bawah. Itu beza dia. Kan? X maksudnya apa? Lebih kecil, dia kiri. Dia belah kiri ni. Ni daripada line ni. Ni jawapan kita semua. Kiri. Nampak? Okey. Itu lorek dia. Boleh? F. Nama. Sama. Yang ini. Y lebih besar X. Maksudnya. Yang dominan kita apa? Belah kiri. Siapa? Y. Kalau Y maksudnya cerita dia pasal apa? Atas bawah. Kan? Y cerita dia atas bawah. Ini kena lorek kat mana? Atas. Jadi atas kamu kena lorek atas. Atas. Nampak? Macam tu je cerita dia. Nampak? Pasal tak? Ada sama dengan garis dia terus. Kalau lebih besar saja, garis dia putus-putus. Kan? Dan boleh? Sampai F dah habis dah. Okey. Sekarang, yang ini yang penting. Lukis graf. Lepas lukis, dia suruh lorek. Yang ini soalan dia dalam exam selalunya. Dia suruh lukis dulu. Nampak? Jadi saya akan lukis lah. Lukis kat iPad saya ni lah. Kan? Yang pertama adalah X lebih kecil daripada kosong. Okey. Beza dia. Masa kita lukis, kita kena buat X sama dengan kosong. Masa kita lukis. Kan? Jadi saya akan buat paksi kita kat sini. Kurang. Ini kosong. Okey. Kemudian sini saya buatlah lebih kurang 1, 2. Sudahlah kita nak kosong je pun. -1, -2. 1, 2. Okey. -1, -2. Sini Y, sini X. Nampak? Okey, sekarang ni dia nak apa? X kosong. Kat mana X kosong? X kosong kat sini. Alamak, tak lekat. tak lekat pula. Okey. Ini X kosong. Pak, garisan kita apa? Straight. Betul-betul atas line ni. Ini kedudukan kita line X kosong. Belah mana? Belah kiri. Jadi lorek belah kiri.
X kosong adalah paksi Y itu sendiri kan. Okey, macam itulah jawapan kita. Dia faham? Okey. Kalau tak faham bagi tahu teruskan Okey, padam. Oh, hebat jugalah saya punya ni. Boleh padam-padam Saya pakai marker. Okey. Sekarang kita tengok kedua. Y lebih besar daripada 1/2X. Macam mana pula cikgu? Kan? Okey, kena buat graf jugalah. Jadi Y sama dengan 1/2X. Nampak? Macam mana nak buat? Yang ni senang je. Tadi macam kita buat ni, nampak? Kan saya ajar tadi macam mana buat garis lurus. Kita hanya perlu buat 6 kotak. Dia tak bagi skala, nampak? Ada skala. Dia tak bagi skala. Kan? Skala pandai-pandailah 6 kotak. X, Y. Okey. Bila dia tak bagi skala, kita boleh test ni. Mula saya test apa? Kalau X kosong. Kalau X kosong, Y-nya berapa? Nampak? Maksudnya 1/2 darab kosong. 1/2 darab kosong akan dapat kosong. Jadi koordinat kita pertama adalah 0, 0. Nampak? Lepas tu saya letaklah X berapa? Suka hati. Kan? Contoh, X kalau kita bagi pecahan kat bawah, 2 kita letaklah yang boleh mati dengan 2. Kan? Contoh kalau saya letak X saya 4. 4 bagi 2 akan dapat 2. Nampak? Jadi saya perlukan X sampai 4, Y 2 saja. Okey, ambil baris, buat paksi. Okey. Saya nak pakai ni, tak boleh pakai baris lah. Okey. Jadi sekarang kita buat 4. Contoh kat sini, boleh kita buat terus 2, 4. CP2, pakai CP2 boleh. Naik atas, 2, 4. Bawah, -2, -4. Boleh. Pak, kita plotkan 0, 0. 0, 0 dengan apa? 4, 2. 4, 2 sini. Nampak? Okey, sekarang dia tak ada bagi julat daripada mana ke mana. Jadi kita kena garis habis. Kamu ambil baris dah. Saya ni hebat jugalah macam tu. Kamu pakai baris terus. Okey. Kemudian kita tengok soalan dia. Dia kata apa? Lebih besar. Alamak, lebih besar pula. Saya pergi buat garis terus. Kalau lebih besar maksudnya apa? Putus-putus. Lari pula. Ni kena putus-putus kan? Tak apa. Baiklah pakai marker boleh padam-padam kan. Kamu pakai padam, pakai pensel padam. Kenapa putus-putus? Dia kena buat putus-putus. Kenapa putus-putus? Sebab dia bagi tahu Y lebih besar 1/2X. Nampak ni? Dia tak ada sama dengan. Kalau tak ada sama dengan, garisan kita kena putus-putus. Lepas tu lorek kat mana? Lorek dekat atas. Lepas buat garis, lorek pula baru siap. Okey? Boleh faham kan ni? Boleh ikut? Semua? Boleh. Boleh okey. Kita pergi dekat graf sebelah. Macam apa lagi tak payah? Padam je lah. Okey. Padam Okey, jom kita tengok soalan mana pula? C. Tadi saya buat yang mana? C. X tambah Y lebih besar daripada -3. Okey, jom kita tengok. X tambah Y lebih besar daripada -3. Okey, formula kita kena buat mula-mula, saya kena buat graf. X tambah Y sama dengan -3. Okey, kalau ada persamaan macam ni, untuk memudahkan kamu buat, langkah pertama, apa kamu buat? Kamu pindahkan je X ke sebelah. Syarat dia Y kita mesti positif. Jadi bila saya pindahkan Y sama dengan
X pindah sebelah, negatif X tolak 3 untuk memudahkan kita kira. Okey, kemudian kita buat macam tadi. 6 kotak. Tak payah banyak, 6 je. 6. 6 je. Okey. Yang pertama wajib kita buat apa? Kosong. Kalau X kosong macam mana? Kalau X kosong, maksudnya kosong tolak 3, negatif 3. Okey. Lepas kamu buat X kosong, nak senang lagi tu, kamu buat pula Y kosong. Kenapa yang tadi tak boleh? Sebab awal-awal dah kosong-kosong. Tak boleh lah. Yang ini kosong. Ini belum kosong. Kita boleh buat dia kosong. Y kosong, kita buat je gantikan kosong. Kosong sama dengan negatif X tolak 3. Jadi saya boleh pindah ke sebelah. Dia akan jadi X sama dengan negatif 3. X tu pindah. Negatif dia yang pindah. Jadi X negatif 3 macam tu. Nampak? Jadi kita dah buat senang dah. Untuk saya. Ambil baris. Saya ambil tunjuk je lah. Tunjuk. Saya letak dia lagi. Sebab macam tu je. Ya. Okey. Untuk memudahkan saya buat sifar 2. 2, 4. 2, 4. Negatif 2. Negatif 4. Negatif 2. Negatif 4. Sini X. Sini Y. Kita plot. Kosong negatif 3. Kosong negatif 3 sini. Okey. Negatif 3 kosong sini. Okey. Okey. Cek. Tadi tak cek. Mana cek balik. Kesamaan kita lebih besar atau sama dengan. Bergerak nak graf ni kan. Okay. Jadi kesamaan kita adalah X tambah Y lebih besar atau sama dengan negatif 3. Lebih besar atau sama dengan maksudnya apa? Graf garis terus. Garis terus. Jadi lebih besar maksudnya apa? Atas. Atas. Siap lah. Boleh? Kan? Okey. Padam dia kena faham kat bawah ni je macam mana nak buat graf garis lurus kan? Tisu je. Sekejap saya ambil marker pen. Marker pen saya dah buat dah nak habis ni. Sekejap Okey, saya dah ada marker pen. Nah, seterusnya kita buat 2Y. Buat kat sini 2Y lebih kecil X tambah 4. Jom. Try. Susah sikit Lemak tak muat nanti. 2Y sama dengan X campur 4. Okey. Bila kita dah buat macam ni, bila kita tengok 2Y kat depan, susah kat kira. Jadi 2 ni kita bawa ke sebelah. Bila 2 bawa ke sebelah, dia jadi Y sama dengan X campur 4/2. Nampak? Sekarang kita dah boleh buat 6 kotak. Kotak macam tu. Ini X, ini Y. Macam tadilah. Kita test dulu kalau X kosong. Okey, kalau X kosong, 0 campur 4, 4. 4 bahagi 2, 2. Cantik. Okey, satu lagi. Kalau Y kosong. Okey, kalau Y kosong. Kalau Y kosong, nampak? Apa jadi? 2 kali kosong, kosong. Kosong tolak 4, negatif 4. Boleh congak tak? Okey? Dapat? Kita buatlah paksi kita. Masih lagi 2 dengan 4. Masih buat yang sama.
Kalau 2 dengan 4 ni masih lagi paksi yang sama. 2, 4. Negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4, 2, 4. Masih yang sama. Okey? Ini besar. Besar pula kan, tak apa. Plot kita 02. 02 sini. Lepas tu negatif 40 sini. Jadi kita tarik terus. Nampak? Okey. Kemudian, saya lupa. Putus-putus. Lupa pula lagi putus-putus. Aduh. Dah. Dah tak cantik. Bagi cantik. Okey. Putus-putus. Lepas putus-putus, kita lorek. Lorek kat mana? Ke bawah. Semua ni kena lorek. Okey. Siaplah graf yang ni. Boleh? Yang lain tu kamu boleh try sebenarnya. Boleh try buat dah. Boleh. Tengok. Padam Boleh try. Okey. Tengok. Cuba buat yang E senang sangat. Buat F. Cuba try F. Cuba buat. F. Graf apa F? F adalah 2Y campur X lebih besar atau sama dengan 2. Okey, cuba. Okey, faham Jadi 2Y campur X sama dengan 2. 2Y sama dengan negatif X campur 2. Y sama dengan negatif X campur 2 per 2. Buat 6 kotak. X dengan Y kat sini kan. Kat atas kita buat kosong dulu. Kalau X kosong, kita akan dapat kosong campur 2. 2 bahagi 2, 1. Okay. Kalau Y kosong pula. 2 kali kosong, kosong. Negatif pergi sebelah, positif. Jadi X sama dengan 2. Jadi sebab dia pakai 2 dengan 1 je, kita boleh buat graf dia. Besar sikit skala dia pun boleh. Contoh macam ni. Saya akan buat tengah sama juga. Jadi saya boleh buat. Sebab dia ada 1 dengan 2 je. Saya boleh buat macam ni je. 1, 2. Selang 2. Negatif 1, negatif 2, 1, 2. Negatif 1, negatif 2. Nampak? Sini X, sini Y. Okey?
01 sini. 20 sini. Kita sambung je terus. Okey. Lepas tu check. Betul tak? Betul. Garis terus. Lebih besar atas. Siap. Dapat. Nampak? Sama. Semua sama kaedah dia. Sama je. Cuma kena hati-hati lebih besar atau lebih kecil. Satu lagi. Lepas tu simbol dia. Ada sama dengan ke tak ada sama dengan. Okey. Sekali lagi. Jom. Boleh Try pula. G ni. G. Cuba try G. Buat G G. G X tolak Y lebih besar atau sama dengan 2. Oh, ni senang kan? Okey. Cuma masalah dia ada masalah ni. Tengok Bila kamu buat graf tak ada masalah. Okey, graf buat macam biasa. Contoh, bila kamu buat graf, bila kamu masalah dia, bila kamu buat X sama tolak Y sama dengan 2. Okey, lepas tu bila kita pindahkan, kat sini kita akan dapat negatif Y sama dengan negatif X campur 2. Nampak? Y kita negatif. Bila Y kita negatif, sebenarnya, bila kita pindah negatif ke sebelah, dia akan jadi Y sama dengan X tolak 2. Okey, ini tak ada masalah. Masalah dia, bila dia melibatkan ketaksamaan ni, nampak? Bila melibatkan ketaksamaan, dia kacau je. Contoh, X tolak Y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, macam tu. Bila kita pindahkan, X pindah sebelah tak ada masalah. Negatif Y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, ini tolak X. Boleh macam tu. Tak ada masalah. Okey, tapi bila kita pindahkan negatif, maksudnya namanya kita tukar simbol. Itu kena ingat Bila kita tukar simbol saja, dia akan jadi apa? Ni akan jadi Y, yang ni akan terbalik. Nampak? Bila kita tukar simbol, simbol ni akan terbalik. Bila dia terbalik, dia jadi. Okey, terbalik. Sini akan jadi, X akan jadi positif, ni akan jadi negatif. Jadi bila nak buat, itu kita panggil dia tukar simbol. Bila kita tukar simbol, semua simbol akan bertukar, termasuk yang tengah ni. Kalau kita sama dengan, tak ada masalah. Sama dengan tak ada tukar-tukar macam ni pun sama je. Jadi kalau dia ketaksamaan, dia akan bertukar. Bila benda ni berlaku? Biasanya berlaku benda ni apabila Y kita ada sifat negatif. X tak kisah. Kita tak tengok pun. Yang penting kalau Y ada negatif, dia bertukar. Okey? Yang ni kita akan dapat dua benda macam ni. Kita tengok saya tarik ni kejap. Okey. Jadi yang ini ketaksamaan kita dah dapat macam ni. Graf senang, graf 6 kotak je. Graf dia senang, 6 kotak. X dengan Y, kalau X kosong, Y, X kosong biasanya maksudnya tutup X. X kosong maksud tutup X. Negatif 2. Y kosong tutup Y. Bila Y kosong, tutup Y. Bila kita tutup Y, negatif pindah sebelah. Akan jadi positif. Tentu je. Okey. Plot graf senang, tak ada masalah. Ini kita jaga. Jadi kita dah bertukar tau. Dah bertukar jadi apa? Lebih kecil atau sama dengan X tolak 2. Saya nak check sebab kamu dalam mat ni dia ada dua benda yang dia bergaduh. Kita panggil dia bertelagah. Okey. Saya semak kejap Form 4 bab 6.
Okey, tak ada masalah. Saya dah check kamu punya syllabus memang dia apa? Yang ini tukar jadi macam ni. Okey? Sebab dia ada konflik dengan topik apa? Topik penakkulan logik. Dia lain sikit. Yang logik dia pelik, dia lain. Ni macam ni. Okey, jadi kita akan buat graf kat situ. Saya akan buat graf dia. Sebab dia 2 dengan ni je. Tadi kita buat lah. Sebab dia 2 je dengan kosong. Saya akan buat sini 1. Sini 2. Sini 1. Sini 2. Sini negatif 1. Negatif 2. Negatif 1. Negatif 2. Okey. Bila saya plot. Kosong negatif 2. Sini. 2 kosong sini. Oh salah. Plot salah dah ni. Sekejap. Kosong negatif 2. Sini. Kosong negatif 2. Silap. 2 kosong sini. Okey. Gariskan. Okey. Baru kita tengok tadi. Apa jawapan kita tadi? Lebih kecil sebab kita dah tukar. Kita lorek kat mana? Bawah. Walaupun asal dia lebih besar. Tapi sebab kita perlukan pertukaran simbol tu, dia akan ikut bawah. Boleh? Okey. Tengok. H pun sama cerita dia nampak. Bila kamu tengok Y negatif, Y negatif. Kejap lagi kena tukar simbol. Dia hanya tukar simbol bila Y saja. Efek dia bila Y. X tak ada masalah. Y saja penting. Dah jadi macam whiteboard lah sebenarnya iPad ni. Saya tak tahu boleh tulis atas iPad selama ni. Tahu saya buat macam ni je senang. Okey. H Tengok H. Soalan H kita. Ni saya akan buat ni. X tolak Y lebih kecil daripada negatif 3. Okey, bila kita pindahkan X sebelah akan jadi negatif Y lebih kecil daripada negatif 3 tolak X. Y negatif. Tukar semua simbol. Bila tukar semua simbol, ini akan jadi Y. Ini akan jadi lebih besar. Ini akan jadi 3. Ini akan jadi tambah X. Nampak? Sekarang kita dah boleh buat 6 kotak. XY. Apabila X kosong, tutup X. Yang tinggal apa? Y3. Nampak? Bila Y kosong, tutup Y. Bila tutup Y maksudnya 3 pindah sebelah jadi negatif 3. Sekarang kita skala. Kita kena buat sampai 3. Bila sampai 3, kita buat skala sampai 4. Sebab skala kita nombor genap. Sini 2, 4. Ini negatif 2, negatif 4. Atas 2, 4. Bawah negatif 2, negatif 4. Okey. Garisan putus-putus. Garisan putus-putus. Dekat mana? 03. 03. Negatif 3, kosong. Negatif 3, kosong. Ini putus-putus. Ni. Lorek kat mana? Atas. Okey, macam itulah cerita dia. Siap. Okey? Boleh? Habis dah. Boleh faham? Boleh. Okay. Untuk hari ni sampai sini dulu insya-Allah kan. Saya nak buat lagi banyak takut nanti biar ini faham ni dulu. Pelan-pelan kita buat kan. Okey, ini pun sebenarnya laju. Kamu belajar kat mana dah? Nak exam kan? Bila exam? Sepatutnya naik sekolah dah boleh ambil exam dah, tapi kan sambung PDPR lagi. Best exam online. Exam online pastikan internet laju.
Kan? Buat grup WhatsApp yang baik. Okey. Saya rasa exam online, dia akan buat exam juga tapi terpaksa online lah. Kan? Jadi kalau exam online tu jawab betul-betul kan, insya-Allah boleh buat. Saya rasa kamu belajar sampai bab berapa? Bab 4, 5. 5 rasanya. Sampai 5 dah. Okey okey. Tak apa. Fahana sampai bab mana dah Fahana? 5 sama. 5. Okey cantik. Kalau 5 tak apalah, kita yang sebelum ni bab saya dah masuk bab 6. Kita ada masalah sangat Lebih satu bab je tak apa. Nanti sempatlah kita buat revision balik. Kalau cikgu kamu dah bagi tahu exam bila, kamu bagi tahu saya. Kan sebab dia bagi tahu exam bila, tanya dia topik apa. Kalau dia bagi topik, dia tak payah tahu soalan tak apa. Bagi tahu topik kita akan buat revision topik tu insya-Allah. Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, kalau ada soalan apa yang tanya, kamu boleh snap gambar, lepas tu hantar WhatsApp kat saya terus direct. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. Baik. Terima kasih cikgu. Sama-sama.